Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kepada kita kekuatan, keupayaan untuk pada hari ini mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita pada hari ini kita dapat menikmati ibadah puasa, yang mana sebenarnya segala ibadah yang kita sebutkan ini, kalau sekiranya kita bergantung kepada kekuatan fizikal kita saja, kekuatan fizikal kita tidak mampu untuk menggerakkan kita untuk membangunkan kehadiran kita pada hari ini ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat bertahan sehingga sekarang ini adalah merupakan tolakan daripada tolakan iman, bukan semata-mata fizikal. Bagaimana di sana, di luar sana ramai orang yang lebih kuat fizikal daripada kita, tetapi kekuatan fizikal itu tidak dapat menggerakkan mereka ke rumah Allah. Di sana berapa ramai orang yang mempunyai kelebihan yang banyak, tetapi kelebihan yang banyak itu tidak memampukan dia untuk bertahan, menahan diri, berpuasa daripada mula terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. Inilah dia yang dikatakan kekuatan iman. Dan kekuatan iman inilah yang mana dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan satu bulan yang Allah memberi kita satu bantuan dalam bentuk untuk mengasah dan mengukuhkan lagi iman kita dengan pelbagai kemudahan yang Allah berikan. Bagaimana kalau pada bulan biasa mungkin kita sekarang ini sedang terlentang depan TV, mungkinlah kan? Tak semua orang, ada juga yang tengah baca Quran, ada yang sedang bermuzakarah kan? Tapi ramai di antara kita mungkin sekarang ni tengah buat benda lain. Kita nak bangun lepas main syak, nak tambah 2 rakaat lagi, itu pun dah berat, apatah lagi nak bangun 8 rakaat, 11 rakaat dan sebagainya. Inilah dia dikata apa? Allah berikan kepada kita satu kekuatan tambahan. Mudah-mudahan dengan kekuatan tambahan ini kita menggunakannya dengan sebaik mungkin dan kemudian boleh menjadi satu titik tolak kepada perubahan terhadap diri kita selepas daripada Ramadan. Pada malam ini kita berkongsi beberapa hadis. Saya ingat 2, kita akan baca 2 hadis Rasulullah. Yang pertama sekali, Rasulullah menyebutkan dalam satu hadisnya, Rasulullah menyebutkan, Innallaha ta'ala tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu baik, Allah itu baik, dan Allah tidak terima melainkan yang baik. Kemudian hadis ni panjang, Rasul sebut 2 ayat Quran selepas itu. Kita tak perlu baca hari ini. Saya sambung di hujung hadis tu. Rasulullah ceritakan tentang satu kisah. Summa zakara ar-rajul yutilu safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama, ya rab ya rab, wa mashrabuhu haram wa mat'amuhu haram wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Dalam hadis ini Rasulullah di hujung itu Rasulullah cerita kisah seorang pemuda yang berada dalam satu perjalanan musafir yang panjang, jauh. Rasulullah suka cerita tentang orang di padang pasir kan? Jadi ini salah satu hadis yang berkenaan dengan cerita macam ni. Rasulullah cerita tentang pemuda ini berjalan di tengah padang pasir, musafir seorang diri, dalam keadaan rambutnya kusut masai, berdebu, bajunya berdebu, lusuh. Kemudian dalam keadaan berseorangan tersebut, di kiri tidak ada teman, di depan tidak ada teman. Dia hanya berteman kan
akan persekitaran yang hanya padang pasir dan langit saja. Tidak ada apa yang tinggal untuk dia. Yamuddu yadaihi ila sama, kemudian dia angkat tangan dia ke langit. Dia berkata, ya Allah, tolonglah aku, ya Rab, tolonglah aku. Kan? Kemudian Rasulullah sebutkan pula, wa mashrabuhu haram, dia selama ni minum benda haram. Wa mat'amuhu haram, selama ni makan dia makanan haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dibesarkan selama ni dengan benda yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana Allah nak terima doa dia macam tu? Jadi hadis ni Rasulullah SAW nak ceritakan kepada kita berkenaan dengan bagaimana salah satu daripada fitrah manusia, iaitu manusia apabila kita terdesak pada ketika itu satu demi satu hijab yang menghijabkan kita dengan Allah, jatuh satu-satu. Bukan kita nampak Allah, tetapi kita rasa ingin berhubung dengan Allah. Kita tak boleh nampak Allah di atas muka bumi ini, tetapi rasa untuk berhubung dengan Allah itulah yang selalunya terhijab. Walaupun sangat banyak di sana petunjuk-petunjuk, petanda-petanda dalam bentuk pelbagai cara yang Allah berikan kepada kita secara bertubi-tubi, datang menyelinap masuk ke dalam hati kita. Tetapi kalau hijab itu ada, kita tidak terasa akan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Inilah yang berlaku pada pemuda ini. Selama ni hidupnya senang, dia bergelumang dengan benda yang haram, makan haram, minum haram. Makan dan minum ini menggambarkan apa? Satu cara gaya hidup yang penuh dengan perkara haram. Dan kemudian Rasulullah menyatakan wa ghudhiya bil haram, dibesarkan dengan benda haram. Maksudnya keluarga dia turun-temurun memang keluarga yang bergelumang dengan benda haram, dibesarkan dengan benda yang haram. Tiba-tiba seorang yang selamanya tak ingat Allah, lupakan Allah, menjauhkan diri daripada Allah. Di antara tanda menjauhkan diri daripada Allah, kita senang melakukan perkara mungkar. Kita rasa tak ada apa-apa pun buat benda-benda haram. Kita seronok buat benda salah, dan kita rasa malas, menyampah nak buat perkara-perkara yang dikira sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pada ketika itu, dalam keadaan terdesak di tengah padang pasir, berseorangan, dah tak ada apa yang tinggal, bekalan tak ada, dengan rambut kusut masai dengan debunya, yang mana Rasulullah nak menggambarkan dia dalam keadaan terdesak. Tiba-tiba pada ketika itu dia melakukan suatu perkara yang luar biasa, yang tidak biasa dalam hidup dia, iaitu apa? Pandai pula angkat tangan, pandai pula cakap, ya Rab, ya Allah, tolonglah. Selamanya lidah dia tak pernah mengucapkan ya Rab, lantaran hatinya tak pernah mengingati Allah. Tiba-tiba hari itu boleh mengingati Allah. Hijab itu telah terjatuh. Pada ketika itu dia merasakan keperluan untuk bersama dengan Allah. Pada ketika itu dia melihat kebesaran Allah, kerdilnya diri dia. Sebab apa? Segala benda yang selama ini dia bersandar padanya, yang menjadikan dia lupakan Allah, telah jatuh, hilang, dan dia tak boleh bersandar padanya. Pada ketika itulah manusia kembali kepada Allah. Jadi kemudian pada ketika itu Rasulullah sebutkan, fa anna yustajabu lidzalik, macam mana Allah nak terima doa dia? Selama ni lupakan Allah, selama ni tak ingat Allah, selama ni menentang Allah dengan melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Tiba-tiba apabila terdesak, kembali kepada Allah, Rasulullah yang sebut fa anna yustajabu lidzalik, macam mana Allah nak terima doa dia? Kita berhenti setakat itu hadis tu, walaupun di sana banyak kupasan hadis-hadis lain yang menceritakan tentang Allah ni sangat terbuka rahmatnya, sentiasa menerima taubat hamba-Nya. Tapi disebabkan teks hadis tu berhenti kat situ, kita cerita kat situ supaya kita dapat pengajaran. Pengajarannya apa? Pengajarannya ialah di sini, dalam keadaan terdesak, biasanya dalam keadaan sulit, susah, manusia akan, kita sebut tadi, terbuka hijabnya dengan Allah. Dia akan ingat Allah.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab itulah dalam kehidupan kita ni kadang-kadang dia bagi susah. Kadang-kadang susah banyak, kadang-kadang susah sikit. Bukan tanda Allah tak suka kita, bukan tanda Allah benci kita, tetapi kesulitan itu adalah merupakan pertolongan daripada Allah. Allah menghulurkan bantuannya kepada kita untuk apa? Untuk kita kembali kepada Allah. Dan bulan Ramadan, Allah mendatangkan ibadah luar biasa, ibadah dalam bentuk yang sangat berat kepada mereka yang sentiasa dikontrol oleh nafsu dia. Bukan dia yang kontrol nafsu dia, dikontrol oleh nafsu dia. Bulan puasa ni kita diajar apa? Kita kontrol nafsu, bukan nafsu kontrol kita. Kalau bulan tak puasa, ramai di antara kita mudah dikontrol oleh nafsu. Makan melampau, bermalas-malasan melampau, berseronok-seronokan melampau. Semua kita nak lebih, kan? Tapi bulan puasa ni Allah ajar kita, kan? Dan Allah mudahkan. Bukan Allah sekadar suruh, tetapi Allah mudahkan dengan datang apa? Ini kekuatan untuk kita buat lebih sikit. Dan kesulitan inilah yang mana apa? Allah nak ajar kita supaya membantu kita untuk membuka satu-satu hijab dengan tarbiyah secara terus daripada Allah dalam bulan puasa, supaya kita merasai sedikit kesulitan. Dan kesulitan ini setiap orang yang bergelar manusia, tak kiralah dia raja ke, anak raja, cucu raja, Perdana Menteri, anak Perdana Menteri, menteri, sehingga tukang angkat sampah sekalipun, ataupun pekerja biasa, orang awam biasa, mereka akan merasai satu benda yang sama, kesulitan. Masuk pagi tu dah letih sikit, tengah hari dah letih banyak, masuk petang sikit dah lapar dah. Kalau kerja lebih sikit, kita akan rasa lidah kita kering, kita akan rasa kita punya kerongkong kita kering, kita akan rasa kehausan yang amat sangat, kan? Dan kalau kita lagi banyak aktiviti yang fizikal, kita akan lagi letih. Semua orang yang bernama manusia merasai begitu. Supaya apa? Allah membantu kita dengan rasa begitu, akhirnya membuka hijab itu. Mungkin kita tak perasan, mungkin kita tak perasan akan hijab itu terbuka, tetapi tandanya apa? Tandanya malam ni kita datang di sini. Tandanya apa? Pagi besok kita boleh bangun pula. Biasa kita bangun lebih pukul daripada pukul biasa kita bangun bulan puasa. Mungkin lepas azan, ataupun mungkin sedikit sebelum azan. Ada orang mungkin tinggal 2-3 minit sebelum subuh, kan? Tapi bukan orang sini lah, kan? Tapi bulan puasa apa? Kita gagahkan diri, ada satu kekuatan, bangun pula untuk sahur, kerana menyahut surat Allah untuk bersahur, kan? Dan kemudian macam-macam lagi. Kita ada lebih sikit, baca Quran sikit lah, macam-macam lah kita buat, kan? Kita tergerak untuk buat baik. Itulah tanda-tanda apa? Di antara tanda hijab tu Allah telah cabut sikit. Dan kalaulah kita benar-benar menghayati Ramadan ini dengan erti sebenarnya, pada ketika itu kita akan dapat merasai bagaimanakah yang dinamakan sebagai hubungan dengan Allah. Dan inilah dia akan hikmah Ramadan. Dengan sedikit kesulitan dan menepati fitrah manusia yang mana kesulitan dia akan dekat dengan Tuhannya. Untuk apa? Allah nak dekatkan kita dengan satu benda yang Allah suruh. Berdasarkan hadis Rasulullah menyatakan, kalau kamu beribadah, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu beribadah, hendaklah kamu beribadah seolah-olah kamu lihat Allah. Dan kalau kamu tak mampu untuk lihat Allah, memang tak boleh, fa innahu yarak, kamu hendaklah merasai bahawa Allah sedang melihat kamu. Ini dia dipanggil sebagai martabat ihsan, merasai pengawasan Allah. Dan ini yang Allah nak lahirkan daripada bulan puasa ini. Jadi bagaimana itu? Kita kembali kepada hadis tadi. Hadis tadi menceritakan tentang pemuda tadi, orang yang bergelumang dengan benda haram pun boleh ingat Allah bila susah, kan? Apatah lagi kita ni, kan, yang tak macam hadis tadi.
Saya rasa tak ada dalam surau ni yang sentiasa dengan benda haram saja. 24 jam dengan benda haram, dibesarkan dengan benda haram. Saya rasa tak ada seorang pun dalam surau ini. Jadi jiwa orang yang tak macam dalam hadis tu lebih lagi tersentuh apabila Allah memanggil, berbanding dengan pemuda tadi terdesak baru nak dekat dengan Allah. Jadi bagaimana kita perlu buat dalam berhadapan dengan keadaan kita ni? Fitrah kita memang kalau kita senang, kita mudah lupa Allah. Jangan kita harapkan Allah bagi susah baru nak ingat Allah. Marilah kita konsisten untuk melakukan kebaikan. Kita hayati satu hadis Rasulullah, hadis yang kedua kita baca ni, ringkas saja kupasannya. Rasulullah menyebutkan, yusbihu ala kulli sulama sadaqah, fatasbih sadaqah, fakullu tasbih sadaqah, wa kullu tahmid sadaqah, wa kullu tahlilin sadaqah, wa kullu takbirin sadaqah, wa amrin bil ma'ruf sadaqah, wa nahyin 'anil munkar sadaqah, wa yujzi'u min zalika rak'atan yarka'uhuma minad duha. Apa maksud dia? Rasulullah kata setiap pagi, bagi setiap sendi yang kamu ada ni, ada sedekah yang dipertanggungjawabkan kepada kamu untuk tunaikan. Hadis ini nak cerita pada diri kita ni ada cukai yang boleh kita tunaikan pada Allah. Kemudian Rasulullah kata, apa dia yang dikatakan sedekah tu? Bukan keluar duit, tapi apa? Fakullu tasbihatin sadaqah, setiap tasbih itu sedekah. Ini dia macam mana kita nak bayar pada Allah yang telah berikan kepada kita nikmat yang banyak, tubuh yang sempurna ini. Antaranya apa? Kita bayar balik pada Allah dengan apa? Bertasbih. Wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap tahmid itu sedekah. Tahmid ni apa? Ucapan alhamdulillah, sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap tahlil itu sedekah. Ucapan la ilaha illallah, sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, setiap takbir Allahu Akbar itu adalah sedekah. Wa amrin bil ma'ruf, seru kepada ma'ruf itu sedekah. Wa nahyin 'anil munkar sadaqah, cegah munkar itu sedekah. Dan memadai dengan kamu bangun pada waktu pagi sembahyang duha 2 rakaat, memadai untuk menyempurnakan semua sedekah yang disebutkan tadi. Kalau tak sebut subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, tak cegah munkar, tak suruh orang buat makruf, kita sembahyang 2 rakaat duha, sudah memadai, kita dikira membayar cukai ke atas Allah, di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan tubuh yang sempurna yang diberikan kepada kita. Hadis ni cerita apa? Hadis ni cerita sebenarnya nak suruh ingatkan kita setiap hari ada tanggungjawab yang perlu kita tunaikan. Rasulullah mulakan hadis itu dengan menyatakan yusbihu, setiap pagi. Maksud setiap pagi ni apa? Bermula hari baru, kita masih hidup. Setiap pagi apabila kita bangun, hadis nak ingatkan kita supaya ingatkan Allah. Oh, Allah bagi aku nikmat lagi. Jadi menjadi tanggungjawab kita apa? Mensyukuri nikmat Allah dengan subhanallah sekurang-kurangnya, alhamdulillah sekurang-kurangnya, Allahu Akbar sekurang-kurangnya, la ilaha illallah sekurang-kurangnya. Ataupun tak sebut itu, cegah mungkar, seru kepada ma'ruf, ataupun tak buat semua itu, sembahyang duha 2 rakaat, tanda kesyukuran kepada Allah. Hadis ni menyuruh kita apa? Supaya konsisten ingat Allah. Sebab kita kena sentiasa berdamping dengan Allah. Apabila kita cuba lari daripada Allah, Allah tak lari daripada kita, tetapi kita yang semakin jauh daripada Allah. Susah nak kembali kepada Allah. Tapi dengan rahmat Allah, Allah datangkan Ramadan antaranya supaya kita kembali semula kepada Allah. Jadi dalam kesempatan kita malam ni, sama-sama kita mengambil pengajaran antaranya. Yang pertama sekali, persoalan kesulitan. Allah bagi kesulitan itu, kita kena melihatnya sebagai satu rahmat daripada Allah. Allah susahkan kita sikit, rahmat daripada Allah. Dengan apa? Imbalan yang Allah beri kekuatan kepada kita. Dan yang kedua ni, apabila kita senang esok, maka janganlah kita lupakan Allah. Setiap hari bangun je pagi, kita kena mengingati Allah. Ingat bahawa Allah bagi nikmat, ada benda yang menjadi tanggungjawab saya untuk tunaikan.
Dan dalam hadis tadi Rasulullah menyebutkan, apabila Rasulullah kata seru ma'ruf, cegah mungkar, Rasulullah tak mulakan dengan perkataan kullu. Kalau tasbih ada kullu depannya, maksudnya setiap tasbih. Tahmid Rasulullah mulakan dengan kullu, setiap. Tapi bila amrin bil ma'ruf, Rasulullah tak sebut kullu. Sebab apa? Sebab seru kepada ma'ruf ni jarang orang boleh buat. Hanya orang yang ada kekuatan luar biasa dalam jiwanya yang mampu buat. Wa nahyin 'anil munkar, Rasulullah tak sebut kullu depannya. Sebab apa? Jarang orang boleh buat. Tak ada Rasulullah kata setiap cegah munkar itu merupakan sedekah. Rasulullah tak kata setiap. Rasulullah kata cegah munkar. Sebab apa? Jarang orang yang boleh buat. Hanya orang yang ada jiwa pejuang yang boleh buat perkara itu, kan? Dan dalam perkara ini banyak pengajaran yang boleh dibuat, bahawa apa? Tahmid, tasbih itu bagus. Tapi kalau kita nak dapat kedudukan yang luar biasa di sisi Allah di akhirat kelak, kita kena buat juga satu benda yang luar biasa. Apa dia? Antaranya, di samping kita tasbih, tahmid, solat duha, kita juga perlu juga al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, suruh buat baik, cegah munkar. Ini bagi mereka yang rasa mereka nakkan kedudukan lebih tinggi, lebih hebat di sisi Allah pada hari akhirat. Tapi kalau kita rasa berpada dengan tak apalah, cukup makan, cukuplah, no problem, tak ada masalah, kan? Allah tak paksa kita. Jadi saya ingat setakat itu saja tazkirah kita malam ni. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.